Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni buka muka surat 2, tajuk fa'il. Okey, jadi kita tengok ta'rif dia. Al-ismu al-musnad ilaihi fi'alun ala tariqah fa'ala aw shibhihi. Maksud dia, al-ismu iaitu isim. Makna kata fa'il ni adalah isim. Al-musnad ilaihi fi'alun yang bersandar di atasnya fi'il ala tariqah fa'ala atas kaedah atau cara fa'ala atau shibhihi ataupun seumpamanya. Jadi kita tengok hukum dia. Hukum dia adalah al-raf'u. Jadi marfu'. Wa ta'khir an-rafi'ahi iaitu berada di selepas fa'il. Fa'il ni berada di selepas fa'il. Wa adamu jawaz hazafihi. Dan tak seharusnya dibuang fa'il. Yakni haram untuk buang fa'il. Okey. Jadi kita tengok kepada contoh dia. Ata Zaidun. Ata Zaidun. Zaidun adalah fa'il. Jadi i'rab dia adalah fa'il marfu' bidhammah az-zahirah. Sebab dia zahir. Zaidun marfu' dia tu zahir. Jadi kita tengok contoh yang kedua. Ni'mal fata Zaidun. Sebaik-baik pemuda adalah Zaid. Dalam ayat ni fa'il dia adalah al-fata, tapi al-fata berakhir dengan ya apa? Ya apa kau rasa? Maksurah. Ya maksurah, iaitu ya bebe. Jadi dia bukan dhammah. Jadi macam mana i'rab dia? I'rab dia fa'il marfu' bidhammah al-muqaddarah, maksudnya yang tersembunyi. Jadi yang ketiga contoh dia qama rajulani. Dalam ayat ni rajulani adalah fa'il dan membawa maksud dua orang lelaki sedang berdiri. Dua orang lelaki berdiri. Jadi dua orang lelaki tu ada alif nun di belakang. Macam mana i'rab dia? I'rab dia fa'il marfu' bil alif. Dan yang keempat, shalla al muslimuna. Orang-orang muslim ni sedang solat. Jadi berakhir dengan al muslimuna adalah fa'il dan berakhir dengan waw nun. Jadi i'rab dia fa'il marfu' bil waw. Okey, jadi sekarang kita tengok kotak yang bawah, iaitu kita nak syarah setiap ta'rif tu. Iaitu yang pertama al-murad bil ismu, iaitu apa yang dimaksudkan dengan isim, iaitu ma yashmilu as-sarih, iaitu mengandungi lafaz yang sarih, lafaz yang jelas. Contoh dia qama Zaidun, iaitu Zaidun tu jelas, kita nampak dia marfu' dan kita tahu itu fa'il. Au mu'awwalu bihi, yang ditakwilkan dengan sarih, iaitu yu'jibuni an taquma. Ayu yu'jibuni qiyamuka. Okey. Kat sini dia nak cakap yu'jibuni an taquma. Taquma tu fi'il mudhari'. Jadi kita takwilkan dia jadi an taquma tu dengan qiyamuka. Qiyamuka tu masdar sarih. An taquma ni masdar muawwal. Jadi dia boleh, mana-mana pun boleh. Qiyamuka boleh diungkapkan dengan an taquma. An taquma boleh diungkapkan dengan qiyamuka. Okey, jadi kita tengok yang kedua. Kharaja bil musnad ilaihi fi'lun. Jadi kita tengok syarah ta'rif dia, iaitu ma usnida ilaihi ghairuh. Maksudnya dekat sini dia nak kata sekiranya dia disandarkan kepada selain fi'il, maka itu bukan fa'il. Okay, dia nak kata macam ni. Sekiranya tak ada fi'il dalam ayat, maka tak adalah fa'il. Okay, kita bagi contoh. Zaidun akhuka. Dalam ayat ni tak ada fi'il. Jadi tak adalah fa'il. Okay, jadi kita tengok kotak yang bawah. Kharaja ala tariqah fi'lun. Okay, kita tengok syarah dia. Ma asnada ilaihi fi'lun ala tariqah fu'ila. Okay, maksud dia kat sini, sesuatu yang disandarkan pada fi'il tapi dalam wazan fu'ila. Untuk mudah faham, fa'il ni dia duduk dalam wazan fu'ila. Jadi sekarang kita tengok al-murad bi shibbih fi'li, iaitu seakan-akan fi'il. Okey, jadi kat sini kalau tak ada fi'il boleh digantikan dengan shibhul fi'li, iaitu kita ada isim fa'il, iaitu aqaimu az-zaidani. Aqaimu fa'il, az-zaidani fa'il.
Kita tengok sifat musyabahah. Hasanun. Kalau masdar, darbi. Isim fa'il. Hayata. Zaraf. Indaka. Jar wa majrur. Fiddari. Af'al tafdil. Al-afdal. Maksudnya 1 hingga 7 ni, apa yang menyerupai fi'il. Maksudnya apa yang seumpama dengan fi'il. Tak semestinya fi'il je. Kita boleh juga gantikan fi'il dengan syibhu fi'li. Okey, jadi sekarang kita pergi dekat tajrid al-fi'lu min alamati tasniyah wal jama'. Maksudnya kat sini dia nak kata mufradkan fi'il dia mengikut jantina. Okey, kita tengok contoh. Qama az-zaidani. 2 orang Zaid sedang berdiri. Qama az-zaiduna. Ramai Zaid sedang berdiri. Jadi kat sini kita kena mufradkan fi'il kat depan dia dan kita kena ikut jantina fa'il tu. Maksudnya kat sini qama az-zaidani. 2 orang Zaid iaitu lelaki sedang berdiri. Jadi qama kena ikut jantina. Jadi dia jadi qama, dia tak jadi qamat sebab ni Zaid ni lelaki. Sama juga macam qama az-zaiduna, Zaid yang ramai sedang berdiri. Okey, kita tengok bahagian perempuan pula. Qamat al-hindani. 2 orang Hindun itu perempuan sedang berdiri. Jadi qamat dia kena mufradkan fi'il kat depan. Patutnya qama kan. Tapi sebabkan dia perempuan tambah ta sebab kena ikut jantina. Sama juga macam qamat al-hindatu. Tu jamak dia lah. Okey, boleh buka surat 3 pula. 3. Okey, tajuk dia hazaf fi'li jawazan atau wujuban. Maksud dia hukum untuk membuang fi'il tu ada 2, iaitu jawaz, wujub. Harus ataupun wajib. So, kita tengok yang harus dulu. Yang harus tu dia kata iza dalla dalil ala fi'li jaz hazafu wa ibqa fa'iluhu. Maksud dia macam ni lah. Macam ada bukti kewujudan fi'il tu, so bolehlah kita nak buang. Contohlah, misal tu kan, sebelah tu kan. Kama qila laka man qara'a fatakula zaidun ay taqdiruhu qara'a zaidun. Maksudnya macam ni lah. Macam orang tu tanya, man qara'a, siapa baca? So orang jawab lah kan, Zaid. So macam dah buang, kita buang dalam fi'il tu kan, qara'a tu kan. Sepatutnya macam bagi, kalau sepatutnya takdir dia qara'a zaidun, tapi kita buang qara'a tu sebab memang orang, kalau orang tanya kita jawab terus nama orang tu kan, tak ada nak ulang balik kan. Macam tu lah maksud dia. So time tu harus dibuang fi'il. Seterusnya pi ke hukum wajib pula buang fi'il tu. Okey, dia punya maudhi' ya. Kullu ismu marfu' wa ba'da in au iza fa innahu marfu' bi fi'il mahsub wujuban. Okey, macam nilah. Adanya in dengan iza tu sebelum sebelum ada isim yang marfu' tu wajib buang fi'il dia. Contoh, contoh qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajarok. Sebelum ahadun tu ada istajarok, tapi dibuang sebab ada perkataan in. So dia tinggal wa in ahadun. Sebab tengok takdir dia wa in istajaroka ahadun istajaroka. Oh, tu. Okey, contoh lain tu yang bawah dia tu kan, ijas sama unsyaqqat. Yang tu sebelum sama u tu ada insyaqqat. Tapi sebabkan ada perkataan iza tu, kena buang fi'il tu. So tinggal dia punya isim marfu' tu. Tu lah nak kata wajibnya buang kalau ada perkataan in dengan iza. Tu je point dia. Faham? Okey. Kita yang petok kedua tu yang bawah tu hukum ta'nis al-fi'lu ma'al fa'il wujuban wa jawazan. Hukum muannaskan fi'il bersama fa'il ada 2 gak, iaitu wajib dan harus. Okey, kita pergi yang wajib pula. Wajib dia maudhi' dia ada 2. 1, yusnadu fi'lu ila dhamir muannas muttasil. Maksud dia macam fi'il tu dia bersanadkan kepada domain muannas muttasil. So
macam, lepas tu yang bawah tu dia kata wala farqu baina mu'annas hakiki wa majazi. So dia nak kata yang tahu tak isim hakiki majazi ni, yang kalau yang hakiki tu yang memang nampak memang tu perempuan kan. Contoh nama orang perempuan. Okey, kalau majazi ni macam alam. Contoh macam matahari, bulan, pokok, haiwan. Yang tu dikira panggil majazi lah. Okey, contoh untuk hakiki, Hindun Komats. Okey. Yang ni dia macam susunan dia isim start dulu baru fi'il. So nak kata yang domain mu'annas muttasil tu, Hindun tu dia domain mu'annas lah kan. So dia wajib fi'il dia tu Komats. Ada ta untuk simbol sebagai mu'annas. Fatimah tu Namats tu pun kena, tu pun dah, Fatimah tu kan domain mu'annas kan. Memang sebab dia mu'annas kan. So kita kena bota kat fi'il tu Namats. Lepas tu contoh untuk majazi pula, majazi asyamsu tola'at, matahari tu terbenam. Wajib ke boh ta kat fi'il tu untuk menunjukkan dia mu'annas. So cerita dia macam isim tu, kalau isim tu dia start dulu, dia isim mu'annas hakiki ataupun majazi, dia kena fi'il dia fi'il dia kena mu'annas kok. Okey, gitu. Yang kedua pula, ay yakuna afa'il zahiran hakiki ta'nis. Okey, fa'il dia ni memang zahir lah, nampak hakiki dia mu'annas. Hakiki ni tu lah nama orang-orang tu kan. Memang dia memang mu'annas. Tapi susunan dia terbalik lah pula. Fi'il duduk depan dulu, baru fa'il. Okey. Contoh Komats Hindun, Namats Fatimah. Ni kena wajib bota kat fi'il tu. Okey, yang tadi contoh first tu dia terbalik lah. Macam tu lah, okey. Okey, kita pergi pula dekat jawaz ta'nis al-fi'lu. Yang ni pula harus. Okey, yang ni ada 4 pula. Okey, yang first, iza kana al-fa'il mu'annasan majaziyan zahiran. Yang ni, okey, kalau tadi yang wajib tu kan, yang nombor 2 tu dia kata hakiki. Yang ni pula dia majazi, kena harus. Okey, majazi tu dia fa'il dia majazi yang zahir. Contoh tola'a ataupun nak buat tola'as asyamsu. So kita boleh pilih nak buat ta tu ke ataupun tak. Sebab dia jawaz harus. Faham tak? Okey. Yang ni untuk majazi dia tahu. Kalau wajib dia kena hakiki. Okey. Lepas tu nombor 2 pula. Iza fusila bainal fi'lu wa fa'iluhu mu'annas hakiki bi ghairi illa. Jika dipisahkan antara fa'il dengan fa'il mu'annas yang hakiki dengan tanpa illah. So dia jawaz ta'nis al-fi'lu. Tapi kan kalau baca bawah tu pula, walakinna iza fusila baina fi'il wa fa'il mu'annas bi illa lam yajuz isbatul atta. Kalau ada illah tu, dia kena wajib Kalau ada illah tu, dia tidak harus ada ta dekat fi'il tu. Kiranya haram lah nak buh ta tu dekat fi'il tu kalau ada perkataan illah. Tapi kalau tak ada illah tu, jawaz. Okey, tengok contoh. Atas Qadia bintul al-Waqifi. Okey. Kalau cari fa'il dia mestilah marfu' kan. So yang fa'il dia bintul Waqifi. Yang ni bentuk idhofah ni. Okey, tengok terpisah kan. Qadia ni memisahkan antara fi'il dengan fa'il tu. Tapi dia boleh jadi atas ataupun atas. So harus untuk bota tu ataupun tak. Okey, contoh kedua, qama ataupun qamats al-yawma Hindun. Tengok, yauma tu memisahkan antara Hindun yang fa'il, qama ataupun qamats tu fi'il. Tapi dia boleh nak bota tu betul tak? Okey. Lepas tu yang maqama illa Hindun yang bawah tu kan. Ada situ ada illah. So
kita tengok ila tu kan dah memisahkan fi'il dengan fa'il tu kan. Tapi kalau tengok fi'il tu kan, dia koma. Dia tak ada tu boleh pula komas. Kira tak boleh botol tu kalau ada ila. So cerita dia ialah kalau tak ada perkataan ila tu, tapi tapi fi'il dengan fa'il tu berpisah. So dia jawaz ta'nis al-fi'li. Okey, gitu. Kita pergi ke nombor 3 pula. Iza kana al-fa'il jamak taksir li muzakkar atau li muannas wa jamak muannas salim. Kalau fa'il tu jamak taksir untuk muzakkar ataupun muannas, dan juga jamak muannas salim. Tahu dah jamak taksir tu macam mana? Dia macam tak ikut wazan sangat tu. Tapi kalau jamak muannas salim tu yang macam contoh muslimat, ada alif ta kat belakang tu kan. Yang ni kalau dia bentuk macam ni, jamak taksir muzakkar muannas ataupun jamak muannas salim, dia jawaz ta'nis al-fi'lu. Tapi kalau sambungan ayat dia tu kan, walakin in kana fa'il jamak muzakkar salim lam yajuz isbatu ata. Jamak muzakkar salim pula dia tak boleh ada ta. So memang kalau kira syarat dia macam kena jamak taksir muzakkar muannas dengan jamak muannas salim. So jamak muzakkar salim ni tak termasuk dalam kategori ni, kategori jawaz ta'nis al-fi'li. Tapi itulah dia saja nak beritahu kan. Tapi ingatlah. Okey, tengok contoh qama ataupun qamas ar-rijalu. Tengok dia rijalu ni jamak taksir untuk li muzakkar. So dia boleh buat antara qama ataupun qamas. Contoh kedua, qama ataupun qamas al-hunudu. Yang ni pula hunud tu jamak taksir li muannas. Yang ni pun boleh gak bawa qama ataupun qamas. Lepas tu contoh ketiga tu jamak muannas salim al-hindatu. Boleh bawa antara dua tu. Tapi kalau contoh yang terakhir tu qama az-zaiduna. Kalau nak tahu tu jamak muzakkar salim, dia ada waw nun kat belakang. Yang ni tak boleh bota kat fi'il tu. Okey, gitu. Okey, yang terakhir pula. Iza kana al-fi'lu ni'mah wa huwa tuha bi'sa wa fa'iluha mufradan wa muannasan hakikiyah. Okey. Fi'il tu diguna fi'il tu ni'mah ataupun bi'sa. So fa'il dia kena bentuk mufrad muannas hakiki. Dia kena mufrad dan dia hakiki. Okey, fi'il yang bentuk ni'mah bi'sa tu tengok contoh tu. Contoh tu tulis ni'mah al-mar'atu hindun. Fi'il dia betul lah bentuk ni'mah tu kan. Lepas tu mar'atu hindun tu mufrad kan. So dia hakiki kan. So bolehlah haruslah nak bota tu ataupun tak. Situ. Lepas tu kalau contoh untuk bi'sa ataupun bi'sas al-mar'atul kazibatu. Okey, mar'atul kazibatu tu mufrad muannas hakiki kan. Sebab nampak memang perempuan kan. Lepas tu bolehlah nak bi'sa tu nak ada bota ke ataupun tak. Okey, itu je daripada saya. Okey, mulahazah untuk tajuk kausar tadi. Yang pertama, qad tuzifu at-ta' min al-fi'li al-musnad ila muannas hakiki min ghairi fusila wa huwa qalilun jiddan. Yang ni kita hazafkan ta daripada fi'il yang merujuk kepada muannas hakiki tanpa berpisah. Kaedah ni sikit je orang yang guna. Sikit sangat. Contoh dia, kama haka sibawai qala fulanah asluhu qalat fulanah. Okey, qala fulanah. Fulanah tu muannas hakiki. So asalnya dia jadi qalat fulanah. Tapi mengikut kaedah ni dia jadi qala fulanah. Yang kedua, waqad tuzifu at-ta' min al-fi'li al-musnad ila dhamir muannas majazi wa huwa makhsus bi syair. Yang ni kita hazafkan ta daripada fi'il yang ada dhamir muannas majazi. Yang ni khususkan untuk syair je.
Contoh dia, ka qawlu asyair. Tengok yang dibolkan tu. Wala arda abqala. Asluhu wala arda abqalat. Ard tu kan muannas majazi. So sepatutnya fi'il dia muannas lah. Tapi untuk situasi ni dia khusus untuk syair je. So fi'il dia jadi wala arda abqala. Subtopik seterusnya ialah taqdimul maf'ul ala al-fi'li wal fa'il wujuban wa jawazan. Mendahulukan maf'ul ke atas fi'il dan fa'il sama ada wajib dan harus. Al-hukmu al-awwal wujub taqdim al-maf'ul. Hukum yang pertama, wajib mendahulukan maf'ul. Al-mawdi' al-awwal idza kana al-maf'ul isim syarat. Situasi yang pertama, kalau maf'ul tu isim syarat. Contoh dia, ayya tadribu adrib. Ayya tu kan maf'ulun bih. So dia kena duduk belakang. Tapi disebabkan dia isim syarat, kita kena dahulukan dia. Wajib dahulukan ayya tu sebab dia isim syarat. Al-mawdi' al-thani idza kana al-maf'ul isim istifham. Situasi yang kedua, kalau maf'ul tu isim istifham. Okay, contoh dia, ayya rajulin darabta. Ayya tu maf'ulun bih juga. Tapi disebabkan dia isim istifham, kita kena dahulukan dia letak kat depan. Wajib letak kat depan sebab dia isim istifham. Al-mawdi' al-thalith idza kana al-maf'ul dhamiran munfasilan. Situasi ketiga, kalau maf'ul tu dhamir munfasil. Okey, contoh dia, iyyaka na'budu. Iyyaka tu maf'ulun bih juga. Sepatutnya duduk kat belakang kan. Tapi disebabkan dia dhamir munfasil, kita kena dahulukan dia letak kat depan. So, kalau kita jumpa maf'ulun bih yang isim syarat, isim istifham dan dhamir munfasil, kita wajib dahulukan dia letak kat depan. Al-hukmu al-thani jawaz at-taqdim wa at-ta'khir. Hukum yang kedua, harus sama ada kita nak dahulukan ataupun kita nak akhirkan maf'ul tu. Mawdi'uhu in khala min dhalik ayu khala min isim syarat wa isim istifham wa dhamir munfasil jaza. Situasi dia, kalau tak ada tiga benda yang kat atas tu, isim syarat, isim istifham, dhamir munfasil, hukum dia harus sama ada kita nak dahulukan ataupun kita nak akhirkan maf'ul tu. Dalam hukum jawaz ni kan ada dua, jawaz takhir dengan jawaz taqdim. Kalau jawaz takhir, contoh dia daraba Zaidun Amran. Kalau jawaz taqdim, contoh dia Amran daraba Zaidun. So untuk situasi ni kita nak dahulukan ataupun kita nak akhirkan, mana-mana pun boleh sebab hukum dia harus. Okey, dah habis taqdim maf'ul ala fi'il wal fa'il wujuban wa jawazan. Ada apa-apa yang tak faham? Okey, next. Tajuk dia wujub taqdim al-fa'il ala maf'ul. Wajib dahulukan fa'il ke atas maf'ul. Untuk tajuk ni, ada satu je hukum dia. Tadi ada dua, yang ni satu je. Wujub taqdim al-fa'il ala maf'ul. Wajib dahulukan fa'il ke atas maf'ul. Untuk yang ni ada dua situasi. Al-mawdi' al-awwal idza khifa iltibas ahadahuma bil akhar. Takut tak dapat kena pasti salah satu i'rab. Ya Allah. Okey, contoh dia daraba Musa Isa. Untuk yang ni fayajibu an yakunu Musa fa'ilan wa Isa maf'ulan. Wajib jadikan Musa tu fa'il dan Isa tu maf'ul. Disebabkan Musa dengan Isa tu alam, nama orang. So kita jadikan yang first tu fa'il, yang second tu maf'ul. Sebab apa? Sebab kita nak mudahkan proses kenal pasti kalau kita kena i'rab. So kita dah tahu mana satu fa'il, mana satu maf'ul. Contoh kedua, akala Musa al-kimathra atau akala al-kimathra Musa. Untuk situasi ni ada qarinah antara fa'il dengan maf'ul. So hukum dia jaza taqdim al-maf'ul wa ta'khiruh. Kita harus nak dahulukan maf'ul ataupun nak akhirkan dia. Ni sebab Musa tu nama orang. Kimathra tu buah pear. So kalau kita nak letak buah pear tu
dekat depan ke, nak letak kat belakang ke, boleh. Harus hukum dia. Sebab apa? Sebab kita dah boleh kenal pasti mana satu fa'il, mana satu maf'ul. Takkanlah kita nak kata Musa tu maf'ul, Pe tu fa'il kan? Mesti kita kata Musa tu fa'il, Kimasra tu maf'ul. Macam tu. Al-mawdi' al-thani, idza kana al-fa'il dhamiran ghairu mahsur. Kalau fa'il tu dhamir yang tak khusus. Contoh dia, darabtu Zaidan. So, hukum dia, yajibu taqdim al-fa'il ala maf'ul li'annahu dhamir ghairu mahsur. Wajib dahulukan fa'il ke atas maf'ul sebab dia dhamir yang tak khusus. So, dalam ayat darabtu Zaidan ni, wajib jadikan tu fa'il, Zaidan tu maf'ul. Kita tak boleh jadikan tu maf'ul, Zaid tu fa'il. Sebab tu kan pembuat dia. So, tu fa'il. Zaid tu jadi maf'ul. Contoh yang kedua tu pula, ma daraba Zaidan illa ana. Hukum dia, yajibu takhir fa'il ana likaunuhu dhamirun mahsur. Untuk yang ni, kita wajib takhirkan fa'il tu, ana tu fa'il, kita kena letak kat belakang sebab dia dhamir mahsuran, dhamir yang dikhususkan. Kita letak ana tu kat belakang sebab kita nak maksudkan ayat tu apa yang pukul Zaid kalau bukan ana. Kalau kita kata Zaid tu fa'il, kita akan tukar maksud dia. So, jadi macam Zaid yang pukul ana, bukan ana yang pukul Zaid. Tapi ayat ni kita nak maksudkan apa yang pukul Zaid kalau bukan ana. Macam tu. Sebab itulah kita letak ana ni kat belakang. Sebab kita nak cakap ana pukul Zaid, bukan Zaid yang pukul ana. Stop thinking about you. Every night you're always on my mind. Every day I forget about you. How can I stop it if you are so cute? And why you always got the you insecure? Don't you know that you are so cute? So please stop being so insecure.